Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam kuliah Diploma Teknologi Kimpalan DMP 3152, penyambungan logam ataupun joining teknologi, PDPR minggu yang ke-11 ya. Kali ini kita akan membincangkan ya, kita masih berada pada kompetisi yang ketiga dan kita akan membincangkan topik berkaitan dengan skru, stud dan washer ya. Skru, stud dan washer. Baik. Dalam penyambungan mekanikal ya, penyambungan mekanikal fastener ni, kompetisi yang ketiga, setelah kita bincangkan berkaitan dengan bolt, nut, rivet, kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan skru, berkaitan dengan skru. Skru ni merupakan satu lagi kaedah kita mengikat logam lah. Kaedah kita mengikat logam. Kaedah ni adalah jenis pengikat yang tidak kekal ya. Tidak kekal, kita boleh buka tanpa mencacatkan atau merosakkan ya. Kemudian kaedah ini paling banyak dan mudah kita gunakan. Dia paling banyak lah dan mudah kita gunakan ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambar raja skru ya. Macam mana skru ni kita boleh lihatlah ya. Kita katakan skru tadi, kita boleh lihat skru ni ada macam-macam bentuk skru ya. Skru ni diukur dalam bentuk 1 inci ataupun 1 cm lah. Panjang kita ukur yang ni ya. Kita ukur panjang uli ni Okey, kita tengok pada jenis skru Jenis skru umumnya, skru ni kita ada 3 jenis ya. Yang pertama sekali skru yang kepala bulat skru kepala bulat, kepala atas dia bulat lah, dia macam bentuk lepir sikit, bulat atas dia. Kemudian kita ada skru kepala timbul. Skru kepala timbul ni maknanya kita nak ikat macam mana? Kita nampak ni kepala timbul B, kepala timbul. Kita ikat gunakan skru, kita gunakan kita guna screwdriver lah screwdriver celah dalam ni. Kemudian kita ada skru kepala rata, ini kepala benam counter sang tadi. Ini skru yang kita biasa jumpa lah ya. Kita biasa jumpa skru bulat, skru timbul dan skru rata, kepala benam Okey. Skru ni ada macam-macam jenis dan kita ada pelbagai kegunaan lah Di sini saya bincangkan ada beberapa skru dan kegunaan dia Okey, kalau kita tengok dia ada wood screw. Wood screw ni biasanya kita gunakan untuk kerja kayu lah, kerja kayu. Dan biasanya muncung hujung ni tajam. Kalau muncung hujung tajam ni, dia memang menunjukkan dia untuk kayu untuk kayu lah. Kita orang buat rumah ataupun buat kabinet dia akan gunakan ni lah Dan dia punya pemutar di atas ni, dia ada sama ada pemata Phillips atau pemata biasa lah Kemudian kita ada machine screw. Machine screw ni dia beza sikit dengan kayu. Dia muncung tidak tajam. Ini biasanya kita pasang ni, maknanya lubang dah ada lah dengan thread dia. Ada thread. Sini pun ada ulih. Bila kayu nampak dia punya ulih nampak lebih tipikal lah, tajam Kemudian kita ada cutting machine screw. Cutting machine screw ni biasanya kita pakai untuk apa kata orang, untuk kerja-kerja memotong lah Bila kita lakukan kerja memotong, kata kita nak tebuk lubang gerudi sekali, kita guna sebab ujungnya tajam. Dia banding dengan mesin ni lain sikit Dan dia ada, biasanya kita ada kepala bentuk hexagon lah atau kepala Phillips. Dia jarang ada kepala bentuk lurus Biasanya kita pasang thread cutting machine screw ni, kita pasang dekat dia mati dia mati di sini, di hujung ni ada sedikit macam tajam, dia matikan. Kemudian kita tengok sheet metal screws. Yang ini biasanya sheet metal screw ni kita pasang bumbung lah, tengok dia tajam. Bila pasang bumbung macam ni, ada kayu, melibatkan penyambungan kata orang kayu dengan zinc, kita akan gunakan metal screw ni Okey, self drilling pun macam ni. Yang ini sheet metal screw ni with self drilling, dia boleh masuk dengan lubang sekali biasanya tak ada lubang. Yang ini untuk dia tebus dengan lubang sekali. Ini dua ni biasanya kita gunakan untuk bumbung lah untuk bumbung, letak bumbung. Kemudian kita ada hexagon bolt ni masih bolt tapi dia skru lah bentuk kepala hexagon.
Kita ada carriage bolt, ini kepala lepir lah. Kemudian kita ada leg bolt. Kepala dia betul-betul hexagon tapi dia tajam. Dia tajam. Kemudian kita ada juga skru yang guna soket, soket ataupun kekunci Allen. Dia ada kekunci Allen. Bentuk pengikat dengan kekunci Allen. Kita jangan tak pasti dah apa beza antara skru dan dengan bolt dengan nut. Ada beza. Bolt dia mesti datang dengan nut, tapi skru ni dia single, dia bersendirian. Kemudian kita ada set skru, dia ada ulis sajalah. Ini kita biasanya kita kepala hexagon ataupun part segilah. Kemudian kita ada eye bolt. Eye bolt ni tengok ada nampak mata bentuk dia. Kemudian kita ada eye lux. Ini biasanya dalam kosmetik rumah lah. Rumah biasanya pasal lansir kita guna benda ni, cakuk ni. Hook. Kemudian kita ada J bolt. Ini pun adalah dalam industri kita banyak guna. Kita ada U bolt untuk ikat benda komponen. Kita ada shoulder bolts. Shoulder bolt. Shoulder ni mana dia ada leher lah ni. Ni berleher. Kemudian kita ada elevator bolt. Ini jenis-jenis skru dan kegunaannya lah. Jadi ada banyak macam skru dan ada banyak kegunaannya. Ada berbeza-beza kegunaannya masing-masing dan ada kelebihan dia. Okey, jenis kepala skru pun ada beza. Yang tadi kita tengok skru yang lurus, lurus. Yang ini yang kepala Phillips. Ada yang kita gunakan kepala Phillips, dia ada special tool. Yang ini kita gunakan special tool. Dia ada bentuk di tengah ni, ada bentuk sikit safety. Special Phillips. Kemudian kita ada yang bentuk segi star ni, tag. Untuk star, ada bentuk star. Kemudian kita ada bentuk creativity. Ini special tool lah. Special tool yang kita perlukan dia ada tengah lubang dia, kemudian di tepi kalau tengok. Kemudian kita ada yang bentuk hexagon lah, Allen, kunci Allen. Jadi kalau kamu tengok skru ni dia ada banyak macam kepala. Jenis kepala ni pentinglah untuk kamu supaya nanti dia kalau tak mencacatkan bahagian ni, kamu dah tak boleh buka. Jadi kena gunalah special tool tadi. Yang tag, yang ini soket biasa, yang ini Phillips, yang ini positif, yang ini tag, kemudian yang ini security, security key. Ini hexagon. Jadi ini ada beberapa jenis kepala skru tadi. Okey. Untuk memutar skru ni, kamu bolehlah guna ni. Gunakan ni. Ni screwdriver. Kemudian pemutar skru secara manual. Kemudian ada sekarang ni pemutar skru secara automatik. Kita gunakan cordless. Kita gunakan cordless. Okey, apa dia kelebihan penggunaan skru? Kos pengikat adalah murah. Skru ni harganya murah lah berbanding dengan kaedah ikatan lain. Kemahiran yang minimum untuk menggunakannya, tak perlulah orang yang mahir. Kita boleh gunakan dengan kita lihat saja proses tu. Dia mudah dikendalikan, kemudian dia mudah diselenggarakan, dan yang paling pentingnya dia terdapat dalam pelbagai bentuk dan kesusahan penggunaan. Jadi dia boleh kita guna dalam pelbagai tempat, dalam pelbagai kerja. Jadi ini adalah kelebihan kita gunakan skru. Jadi kita dalam topik ni kita akan bincang pasal stud juga. Apa dia stud? Ini adalah satu stud. Kita nampak satu batang ada ulir. Sebatang logam atau shaft yang berbenang di kedua-dua belah sisi atas bahagian. Dia tidak ada leher ni. Tak ada leher lah, tak ada pembagi. Batangnya biasanya panjang tetapi boleh bergantung kepada keperluan dan saiz kegunaannya. Okey, ni stud. Okey, stud. Okey, kita ada macam-macam jenis stud. Kita ada yang ini, kita tengok ada 3 stud. Dia ulir dia beza sikit. Kemudian kita ada thread stud. Thread stud. Kita ada T stud. Bentuk T stud. Dia ada ulir sini. Kita ada no thread stud. Ada juga stud yang tak ada thread. Ada juga stud yang tak ada thread. Kita kata earth stud. Ini kita letak, biasanya kita tebuk lubang ke tanah. Kita masukkan dia, lepas tu kita ikat dengan skru. Itu ada bumi, earth stud. Kita ada W stud. W stud dia bentuk macam W lah. Jadi kita ada 6 type, 6 jenis stud. Yang pertama kita ada 3 stud. T-R-E-E stud. Ini 3 stud. Kita ada thread stud. Ini dia ada thread. Thread stud.
kita ada T start, nombor 3 ni, T start untuk T. Kita ada no thread start, kita ada start yang tidak ada thread. Kita ada earth start, start yang kita gunakan untuk alam di lantai atau bumi lah. Kemudian kita ada W top, kita ada bentuk W top untuk start. Biasanya ini kita gunakan dalam automotif automotif dan kerja-kerja lain lah, paling banyak dalam kerja automotif Okey, apa dia kelebihan penggunaan start dia sama juga seperti skru tadi, dia kos mereka adalah murah murah dan senang didapati. Kemahiran penggunanya adalah minima jadi tak perlu kemahiran tinggi untuk menggunakan start ni. Kita mudah kendalikan dan mudah diselenggara kedua-dua ni either start skru, mudah kendali, mudah selenggara. Dan start juga terdapat dalam pelbagai bentuk dan kita sesuaikan mengikut penggunaannya Jadi itulah kelebihan start ni. Sama lebih kurang dengan penggunaan skru tapi dia dalam bentuk yang berbeza lah dan berbeza dan sedikit dari segi kesesuaian penggunaannya Seterusnya dalam kompetisi ni atau topik hari ni kita akan bincangkan berkaitan dengan sesendal ataupun washer washer seperti gambar rajah ni kamu pun biasa jumpa lah satu bahan berbentuk dia ada bentuk yang digunakan secara mekanikal untuk tujuan tertentu lah kita boleh bina dalam pelbagai bentuk dan kegunaan, boleh bentuk empat segi ataupun bulat ikut sesuai kegunaan dia lah. Dan banyak digunakan bersama bolt dan nut serta skru banyak kita gunakan ni, kita pasang bolt, nut, skru, kita akan gunakan sesendal ataupun washer bagi mengelakkan gegaran kepada objek putar. Maknanya kalau objek putar dia bolt dan nut tu tak bergegar dan merosakkan peralatan lain dia boleh merosakkan. Tanpa washer ni peralatan lain yang berputar akan rosak jadi kita masukkan washer untuk mengelakkan dia daripada rosak dan dia mengagihkan beban. Bagaimana yang kita katakan agih beban? Dia punya keluasan lebih besar berbanding daripada bolt atau nut atau skru. Jadi beban yang ada di bolt nut tu akan pindah ke bahagian yang lebih besar ni jadi dia dapat menanggung beban yang lebih besar Okey, sesendal ni kita lihat ada berbagai jenis lah. Sini saya bincangkan ada 8 yang biasa kita jumpa Yang ini adalah jenis flat rata jenis rata. Kemudian dia ada bentuk fender fender ni dia sama juga rata tapi lebih besar, tapi diameter dalamnya lebih kecil berbanding dengan flat tadi flat tadi. Kemudian kita ada mata finishing sesendal finishing ni dia ada bentuk lepis sikit. Dia bentuk lepis. Bentuk lepis ni dia ada kegunaan tertentu lah lihat pada tempat objek asal dia tu Kemudian kita ada split lock. Split lock ni kadang-kadang orang sebut spring washer pun dia sesendal jenis split lock dia bulat, dia macam flat tapi dia ada terputus sikit terputus sikit. Kemudian kita ada external tool lock. Tool lock ni kita adalah washer yang dia block maknanya lock maknanya yang ini dia boleh lock bahagian hujung bahagian hujung bentuk dia begini. Kemudian kita ada internal tool lock. Dia ada external, ini luar, ini dalam. Sebenarnya ini boleh letak dalam ni selesai lah. Tapi ini kita guna kat luar. External, ini internal. Sama juga. Kemudian kita ada washer yang bentuk square. Bentuk square ni bentuk empat segi lah. Itu kita katakan sesuai dengan bolt dengan nut tadi Kemudian kita ada dog dog ni sama macam flat dan fender lah Jadi kegunaan dan tempat dia. Itu adalah antara contoh 8 jenis sesendal yang kita banyak jumpa dalam penggunaan seharian Apakah kelebihan penggunaan sesendal Sendal ni pertama sekali adalah kos pengikatnya adalah murah kosnya lebih rendah. Kita boleh agihkan beban pada tekanan akibat kerja maknanya beban ni kita boleh kurangkan pada bolt dan nut sebab kita boleh pindahkan beban ni bila dia bersambung dengan bolt dan nut mengelakkan kerosakan bolt, nut dan skru dan bahan yang kita ikat. Penggunaan sesendal yang paling mudah lah, mudah diselenggara dan terdapat dalam pelbagai bentuk kesesuaian penggunaan kita boleh dapat jumpa dalam pelbagai bentuk seperti kita bincangkan
sebentar tadi ya. Okey, di sini ada sedikitlah langkah keselamatan ya semasa menggunakan semua jenis pengikat ni ya. Pertama, pastikan pemakaian alat PPE. Yang kedua, berhati-hati semasa kerja mengikat dan mengetat. Dan yang ketiga, sentiasa mematuhi arahan dan berhati-hati semasa menggunakan peralatan tangan. Jadi jika kamu diminta nanti menjelaskan apa langkah keselamatan menggunakan pengikat mekanikal ni, bolehlah kamu gunakan 3 faktor ni. Sebenarnya faktor ni kamu mesti guna pun. Pastikan memakai alat PPE, dah tentu kamu mesti pakai alat personal protective equipment PPE. Kemudian berhati-hati semasa kerja sama ada mengikat atau mengetat tadi. Kemudian kamu sentiasa mematuhi arahan dan berhati-hati menggunakan peralatan tangan. Jadi dalam kuliah kita pada hari ini, bahan yang kamu gunakan adalah bahan rujukan pembelajaran yang ada pada kamu. Dan saya nak kamu refer pada slide YouTube ni lah. Di sini ada buat sedikit penerangan dan maklumat berkaitan dengan skru, bolt, nut, stud dan washer yang kita bincangkan. Jadi ini boleh menambahkan sedikit pengetahuan dan ilmu kamu. Jadi saya rasa itu saja kuliah kita pada minggu yang ke 11 ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam kuliah akan datang.